Assalamualaikum semua. Okey, hari ini kita akan belajar topik pecahan bentuk termudah. Okey, sebelum tu cikgu nak kamu tulis hari-hari ni dan juga tarikh. Okey. Muka surat 56, buku aktiviti matematik tahun 3. Okay, kita lihat pada aktiviti 1. Tulis pecahan yang diberikan dalam bentuk termudah. Okey, kata kunci kita untuk hari ini ialah termudah. Apa maksud termudah? Termudah ni maksudnya dalam pecahan yang paling kecil sekali disebut termudah. Okey, contohnya dalam keluarga ada baby kan, yang paling kecil ialah baby kan. Jadi pecahan bentuk termudah ialah pecahan yang macam baby. Dia paling kecil sekali dalam keluarga pecahan. Okey, kita akan lihat contoh yang pertama. Okey, soalan A. 2/4. Okey, kamu tengok gambar yang sama. Okey, gambar pertama ni dipotong kepada 4 bahagian. Okey, jadi kesemuanya kita selalu tulis kat bawah. 1, 2, 3, 4. Kita tulis bawah 4 dan bahagian yang berlorek ada 2 bahagian. 1, 2. Okey, 2. Jadi bentuk yang sama kita mudahkan maksudnya kita potong satu kali saja. Okey, satu kali jadi ada berapa bahagian kesemuanya? 1, 2. Jadi kalau kesemuanya kena tulis di bawah. Dan satu bahagian yang berlorek tulis di atas. Okey, jadi pecahan termudah untuk 2/4 ialah 1/2. Maksudnya, okey, kalau dekat sekolah selalunya cikgu akan buat macam ni, kita akan potong. Potong dia jadi termudah. Okey. Okey. Jadi 1/2. Sekarang cikgu nak ajar kamu sebagai contoh, kalau tak ada gambar rajah, macam mana kita nak cari pecahan termudah dia? Okey. Kamu kena tengok dalam nombor 2 dengan nombor 4, dia muncul dalam sifir mana? Okey, sebab tu kamu kena hafal sifir. Kalau kamu dah hafal sifir, senang nak buat. Okey, jadi nombor 2 dan 4 muncul dalam sifir 2. Okey, tengok. 1 darab 2, 2. 2 darab 2, 4. 2 dengan 4 muncul dalam sifir 2 kan? Okey, jadi 1 4, 2 darab 2, 4. Jadi 2. Kita kena ambil yang depan ni. Okey? Sebab 2/4 ni yang asal kan? Jadi kita kena ambil yang depan ni. 1/2. Maksudnya 2/4 sama dengan 1/2. Cikgu tunjuk satu lagi contoh. B. Okey. B, gambar rajah ni 6/8 sebab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bahagian. Okey, kemudian kita tengok bahagian yang berlorek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6/8. Okey, kita tengok bentuk termudah dia. Okey, 6 dengan 8. Kita cuba rujuk sifir 2. Cikgu cuba tunjuk sifir sebab kalau kamu guna gambar rajah, kamu memang boleh buat. Okey, cikgu saja cuba tunjuk dengan sifir. Okey, 6 dengan 8. Okey, tengok ada muncul juga dalam sifir 2. Tengok sini. 6 dengan 8. Okey, jadi kita tengok depan dia. Tengok depan. Jadi 3/4. Jadi potong 3, sini 4. Okey, sebab 4 darab 2 dapat 8. Ni 8, jadi 4 darab 2 dapat 8. 3 darab 2 dapat 6. Okey. Tak semestinya dia selalu akan ada dekat-dekat macam ni. Kadang-kadang akan ada jauh juga. Okey. Kebetulan soalan ni dia ada dekat-dekat macam ni. Soalan atas pun. Okey, jadi untuk soalan ni, jawapan dia ialah 3/4. Okey, sebelum tu kita cek tengok gambar rajah ni. Betul ke 3/4? Okey, kira kesemuanya ada berapa kawasan? 1, 2, 3, 4. Okay, jadi kesemuanya 4 tulis di bawah. Sekarang kita kira bahagian yang berlorek pula. 1, 2, 3.
3. 3/4. Okey, sekarang untuk soalan satu ni, kamu boleh guna gambar rajah je. Okey, buat ikut gambar rajah saja dulu. Okey, sekarang kita akan masuk ke soalan 2. Permudahkan. Okey, soalan 2 permudahkan. Kita tengok soalan A. Okey, 6/8. Okey, pecahan asal dia 6/8. Ditulis sini bahagi 2. Okey, kenapa bahagi? Okey, padahal tadi cikgu tunjuk darab kan? Okey, bahagi dengan darab, cikgu pernah kata dulu dia ada kaitan kan? Kalau dari depan, kita darab. Kalau dari belakang, kita bahagi. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, dia kata, buku ni kata 6/2. Jadi, tengok sifir 2, kita tengok 6 dari belakang. 6/2. Kalau macam ni, darab. Kalau dari bahagi. Okey, dari belakang ke depan bahagi. Okey, jadi 6/2. Kita tengok 6 dari belakang sebab dia tulis kat sini bahagi kan. Okey, jadi 6/2. Berapa? 3. Okey, jadi kamu tulis kat sini 3. Okey, sekarang 8/2. Tengok nombor yang belakang. Tengok nombor belakang. 8/2. Berapa? Jawapan dia ialah 4. Okey. Sama juga ini pun. Okey, kamu tengok 4/4 kan. Jadi kamu kena senaraikan sifir 4. Okey, cikgu tunjuk satu lagi contoh. Okey, bahagi 4. Jadi kamu senaraikan, sebab dibahagi 4, kamu kena senaraikan sifir 4. Senaraikan sifir 4. Okey, cikgu senaraikan sikit lah. Tak perlu senaraikan sampai bawah, sebab dia satu angka je kan. Jadi tengok, kalau dah sifir kamu dah 2 angka tu, kamu boleh berhenti. Okey, sekarang kalau bahagi dari belakang kena ke depan. Macam ni. Okey, dari belakang ke depan. Okey, jadi 4/4. Kita tengok 4/4. 4/4, jawapan dia ialah 1. Tulis 1. Okey, seterusnya 8/4. Mana 8? Nah 8 kan? Okey, 8/4. Jawapan dia ialah 2. Okey, jadi 4/8, pecahan termudah dia ialah 1/2. Okey, cikgu nak kamu buat macam tu. Kita tengok untuk soalan C, bahagi 3. Jadi kamu kena senaraikan sifir 3. Okey, sekarang kamu tengok soalan D. Soalan D, 5/10 bahagi petak kosong. Dia tak bagi dekat kamu nombor yang bahagi macam tadi, A, B dengan C ni. Jadi dekat sinilah kemahiran sifir kamu kena guna. Okey, nombor 5 dengan nombor 10 muncul dalam sifir mana? Nombor 5 muncul dalam sifir 5. Okey, 5, 10, 15 kan? Okey, jadi kamu tulis 5. Okey, kemudian kamu senaraikan sifir 5. Dah senaraikan dan kamu bahagi macam tadi, dari belakang ke depan. Okey, cikgu tunjuk contoh. Okey, 1 darab 5, 2 darab 5, 10, 3 darab 5, 15. Okey, cikgu buat sikit je lah. Okey, sekarang yang ni 5 kan? Tengok yang asal 5 kan? Okay, jadi kita cari yang jawapan di 5, sebab kita kena bahagi dari belakang. Okey, 5 bahagi 5 jadi 1. Okey, sekarang tengok yang bawah ni 10 kan? Okey, jadi tengok yang mana 10? Sini 10 kan? Okey, 10 bahagi 5. 10 bahagi 5 jadi 2. Jadi 5/10 pun pecahan termudah dia ialah 1/2. Sama dengan 4/8. Okey, maksudnya 4/8, 5/10 dengan 1/2 ni semua keluarga. Tapi yang paling kecil dalam keluarga tu ialah 1/2. Baby pecahan.
Okey. Okey, sekarang cikgu nak kamu buat soalan A sampai F untuk 2 ni, dan E dengan F pun sama. Okey, nombor 2 dengan 6 kamu fikir muncul dalam sifir mana? Sifir 2. Okey, jadi kamu senaraikan sifir 2 dan kamu dari belakang kamu bahagi ke depan. Tengok yang asal. Okey. 2/6. Jadi 2 bahagi dengan 2 sebab dia sifir 2 kan. 2 bahagi 2 jadi 1. Okey, kamu tulis dekat sini. Dan 6. Okey, 6. Tengok dalam sifir 2 ada 6 kat sini kan. Okey, jadi 6 bahagi 2 jadi 3. Kamu tulis dekat sini nanti. Okey, kamu cuba buat soalan 2. Okey, sekarang soalan 3. Tulis bentuk pecahan termudah berpandukan carta pecahan. Okey, benda ni dipanggil carta pecahan sebab dia ada banyak pecahan-pecahan blok kan. Okey, kita tengok A. Okey, sebelum tu, kenapa yang ni 1/2? Sebab ada 2 bahagian dan 1 bahagian berlorek. 1/2. Okey, sini 1/5 sebab ada 5 bahagian. Sini 1/6 sebab ada 6 bahagian dan 1 berlorek. Jadi yang ni 1/6. Okey. Okey, sekarang kita lihat 3/6. 3/6, kita tengok penyebut dia 6 kan. Kita tengok yang mana kat sini 6. Ni 6 kan, 1/6. Jadi kita lorekkan 3/6. Okey, dia dah lorek 1 dah. Jadi kamu lorek 1 lagi. 2/6 dan 3/6. Okey, sekarang kita tengok 3/6 ni dia sama dengan siapa? Dia sama dengan pecahan yang mana? Okey, dia sama dengan titik. Dia sama dengan 1/2 kan? Tengok, 1/2 kan? Jadi 3/6 pecahan termudah dia ialah 1/2. Okey. Soalan B, 4/10. Okey, penyebut dia 10. Jadi kita kena cari yang penyebut 10. Okey, yang ni 1/10 tapi dia nak 4/10. Jadi kamu lorekkan bagi jadi 4/10. Okey, 1, 2, 3, 4. Sekarang dah jadi 4/10. Okay, kita tengok 4/10 ni setara dengan mana? Dia tak sama dengan ni. Dia tak sama dengan 1/6. Tapi dia sama dengan, dia sama satu baris dengan bahagian 5. Yang penyebut dia 5 kan. Tapi 1/5 ni dia lorek 1 je. Jadi macam mana kita nak bagi sama? Kita lorek 1 lagi. Maksudnya 4/10 sama dengan 2/5. Ada 2 bahagian berlorek dan 5 bahagian 5 ruang. Okey, 2 berlorek daripada kesemuanya 5. Jadi 4/10 pecahan termudah dia ialah 2/5. Okay, jadi cikgu nak kamu buat soalan 1 dengan soalan 2 dan kamu boleh cuba tanpa tengok jawapan cikgu untuk soalan 3 muka surat 56. Okay, selamat mencuba semua. Bye.